Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Vietnam, yang mana Vietnam menang 3-0. Pada perlawanan ni, kalau kita nak berbicara ataupun kita nak berborak pasal keputusan referee, memang sampai pagi esok tak habis lah. Sebab apa? Sebab Ryuji 1 adalah referee yang memang boleh dikatakan ada beberapa perkara-perkara yang dilakukan telah menyebabkan ramai peminat-peminat bola sepak Malaysia marah kepada beliau. Sebelum ni pun dia pernah handle game Malaysia versus Vietnam, dia buat juga keputusan kontroversi, dan semalam pun dia buat juga keputusan kontroversi. So kalau kita nak sembang bab Ryuji 1 sahaja, dia boleh jadi video ni panjang dan drag lah. So kita semua tahulah yang referee semalam memang dia punya reaction macam mana dan dia punya cara kawal game pun macam mana, memang nampak bias lah. Tapi saya tak mau kita bicara dan juga fokus kepada perkara tersebut. Sebaliknya kita nak sembang ataupun nak berborak tentang corak permainan dan juga gameplay yang ditampilkan oleh kedua-dua pasukan pada perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia, yang mana saya akan mulakan dengan sedikit pujian, dan selepas itu saya akan mulakan dengan apa perkara yang boleh diimprove untuk next game menentang Singapura nanti. Baiklah, perkara yang boleh saya katakan tentang pasukan Malaysia secara pujian iaitu adalah ketika first half. First half boleh dikatakan Malaysia bermain dengan sangat-sangat baik in term of defensif dan in term of bagaimana mereka nak cuba melakukan penetration dan juga serangan ke arah gawang pasukan Vietnam. Sebab apa saya kata begitu? Kalau kita lihat pada perlawanan ni, perkara di bahagian pertahanan gandingan Brandon Gan, Shahrul Nazim dan juga Dominic Tan, di first half mereka memang solid dalam mengekang counter attack dan juga serangan balas yang dilakukan oleh pasukan Vietnam. Mereka berjaya untuk memastikan Tien Lin tidak mampu untuk bergerak dengan bebas dan tak mampu untuk mendapatkan bola yang banyak untuk masuk ke dalam D-box pasukan Malaysia. So memang first half nampak solid lah bagi pertahanan pasukan Malaysia. Tetapi sayang apabila boleh dikatakan gol yang Malaysia berikan kepada pasukan Vietnam melalui sepakan percuma ataupun melalui sepakan penjuru, boleh dikatakan gol yang tidak sepatutnya berlaku apabila Vietnam melakukan free heading sahaja tanpa ada challenge daripada pemain-pemain Malaysia. Jadi benda itulah sampai akhir separuh masa pertama berakhir dengan 1-0. Tetapi in term of build up play dan juga defensive style pada first half, Malaysia memang agak solid. Itu perkara pertama yang boleh saya puji untuk first half. Perkara yang kedua tentang first half ataupun tentang corak permainan pasukan Malaysia pada first half adalah bagaimana mereka cuba untuk menarik dan juga mencari ruang bagi melakukan penetration ataupun untuk menembusi bahagian pertahanan dan juga masuk ke dalam D-box pasukan Vietnam. Kalau kita lihat kepada pembentukan pasukan Malaysia, memang obviously lah Malaysia akan bermain dengan back 3. Tetapi apa yang kita boleh belajar dan kita boleh lihat ketika first half adalah bagaimana build up play yang dilakukan oleh pasukan Malaysia daripada bahagian bawah. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia bermain dalam formation back 3. Tetapi in term of build up play, semalam Malaysia sebenarnya lebih kepada berpaksikan kepada back 2, iaitu hanya Shahrul Nazim dan juga Dominic Tan yang berada di bahagian back 2, dan yang berada di antara mereka ni adalah Brandon Gan, yang mana Brandon Gan akan naik lebih ke kawasan tengah untuk membentuk double six ataupun untuk memberi bantuan kepada Stuart Wilkin yang handle ataupun kontrol bahagian tengah pasukan Malaysia. Jadi apabila Brandon dah naik sampai kepada Stuart Wilkin punya line ataupun sama dengan paras Stuart Wilkin punya position, maka benda ni membolehkan untuk pasukan Malaysia menggunakan ataupun utilize mereka punya wingback iaitu Azam Azmi dan juga Ruben Tiren untuk naik lebih tinggi dan memberi support kepada bahagian serangan. So kita boleh nampak lah beberapa gerakan yang dilakukan oleh pasukan Malaysia berjaya untuk menebusi dan masuk ke dalam D-box pasukan Vietnam, dan ada beberapa percubaan yang berjaya dilakukan untuk mereka penetrate di bahagian wide area. Jadi benda tu memang bagus. Cumanya apabila berhadapan dengan pasukan Vietnam, bahagian hadapan pasukan Malaysia boleh dikatakan tidak terlalu solid dan boleh dikatakan
kurang sedikit kreativiti bagaimana mereka nak beat pertahanan pasukan Vietnam yang mempunyai fizikal yang bagus dan bermain secara zonal marking. So benda tu memang agak sukar untuk Malaysia penetrate dan juga masuk ke dalam D-box pasukan Vietnam yang mempunyai kelebihan tersebut. Dan kita boleh tengok bagaimana Vietnam secara defensively mudah untuk patahkan gerakan ataupun serangan yang dilakukan oleh pasukan Malaysia, dan mereka berjaya untuk kawal dengan rapi pergerakan Malaysia ketika Malaysia melakukan serangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita berbicara secara individual play, ada pemain yang boleh saya katakan boleh dibagi pujian, antaranya seperti Lee Tak. Untuk game ni boleh saya katakan Lee Tak bermain dengan sangat baik, yang mana walaupun dia bermain sebagai midfield dan more to offensive, tetapi apa yang kita dapat lihat tentang Lee Tak pada perlawanan ni adalah tentang kerajinan ataupun work rate yang ditunjukkan untuk pull the string. Apa yang dilakukan oleh Lee Tak adalah kebanyakannya dia drop deeper ataupun drop lebih ke bawah untuk meminta bola dan untuk attract pemain Vietnam naik lebih tinggi untuk pasukan Malaysia mencari space ataupun ruang untuk melakukan build up dan juga untuk open game. Tetapi sayang, pemain-pemain Vietnam ni mereka punya tactically memang boleh dikatakan sangat-sangat impress dan juga memang sangat-sangat berdisiplin, yang mana pemain-pemain Malaysia cuba untuk pull mereka naik lebih tinggi untuk keluar daripada mereka punya positioning untuk create space kepada pemain-pemain Malaysia yang lain untuk Malaysia open game. Pemain-pemain Vietnam ni tak terikut pun, mereka masih lagi follow the instruction and stick to the tactical untuk memastikan yang Malaysia tak boleh nak open game dengan begitu baik lah, dan tak boleh nak mencari ruang-ruang kosong untuk Malaysia exploit. Tetapi Lee Tak sedaya upaya lah, dia cuba bagaimana dia cover up bahagian wide area, dia cover up bahagian tengah, dia drop deep untuk minta bola dan sebagainya untuk create space dan juga untuk move ball progression lebih tinggi ke bahagian hadapan. Itu tentang Lee Tak. Yang kedua tentang Brandon Gunn. Boleh saya katakan Brandon Gunn pada perlawanan ni beliau bertindak dengan sangat cemerlang dalam pembentukan back 3 bersama dengan Shahrul Nazim dan juga Dominic Tan. Yang mana untuk first half ketiga-tiga player ni beraksi in term of defensive macam saya cakap awal-awal tadi sangat-sangat cemerlang. Dan tapi apa yang saya nak highlightkan tentang Brandon Gunn adalah bagaimana dia memastikan yang dia boleh cover up Shahrul Nazim dan juga Dominic Tan ketika first half. Bagaimana dia tidak membiarkan Shahrul Nazim dan juga Dominic Tan dalam isolated. Bermaksud mereka berdua ni tidak terlalu berkeserangan dan dia selalu backup untuk turun dan kutip bola, collect the ball from the bawah lah, daripada bawah dan bawa bola ke atas. So apabila Brandon Gunn sentiasa menurun untuk bantu progress the ball ketika Malaysia build up, maka dengan ini Shahrul Nazim dan juga Dominic Tan ada lebih keyakinan untuk pegang bola dengan lebih lama dan bawa bola lebih ke bahagian hadapan. Dan dalam pada masa yang sama, Brandon Gunn juga pandai untuk menempatkan diri beliau sama ada bila mana beliau perlu untuk stay lebih tinggi bersama dengan Stuart Wilkin ketika Malaysia menyerang, dan beliau perlu untuk turun ketika Malaysia diserang untuk membentuk balik back 3. So benda tu yang Brandon Gunn buat dan benda tu memang positif side lah. Tetapi waktu gol yang ketiga tu memang kita tak boleh nafi lah, satu tindakan solid passing daripada pemain Vietnam untuk beat pemain pasukan Malaysia di bahagian pertahanan yang meninggalkan space yang banyak untuk mereka exploit kawasan tersebut untuk menjaringkan gol yang ketiga. So overallnya memang boleh dikatakan itu yang terbaik. Dan yang ketiga, kita berbicara tentang Mukairi Ajmal. Bagi saya semalam Mukairi Ajmal bermain dengan sangat baik. Dia ada dua chances ataupun dua peluang yang boleh dikatakan sepatutnya dia skor, satu tandukan, satu shoot. Tetapi sayang, disebabkan kecemerlangan daripada Van Lam, goalkeeper Vietnam, Mukairi tak boleh nak skor. Jadi apa yang kita boleh nampak, Mukairi adalah lebih ofensif untuk game ni, yang mana lawan dengan Laos sebelum ni boleh dikatakan memang Kipanggung letak dia more to number 8 ataupun more to number 6 lah, and more to defensive. Kita tak boleh nampak keupayaan Mukairi yang sebenar. Tetapi untuk game ni memang kita boleh nampak yang Mukairi diletakkan lebih kepada bahagian ofensif untuk lebih kepada menyerang, dan hasilnya kita boleh nampak Mukairi sebenarnya sangat efektif jika diberikan role yang lebih kepada menyerang ataupun lebih kepada balance lah. So dia boleh buat something yang berbahaya, so dia boleh create game dan sebagainya. Dan semalam pun dia banyak membuat gerakan-gerakan yang bagus untuk menyerang pasukan Vietnam.
Tetapi nasib baiklah kecemerlangan goalkeeper Vietnam membantu mereka daripada Mukairi skor. Dan untuk wingback bagi saya Azam Azmi gandingan dengan Mukairi di bahagian kanan kiri bagus, Ruben Tiren pun bagus, cumanya ada sedikit lag, orang kata apa, ada sedikit kesilapan mudah yang dilakukan. Tapi overall Malaysia semalam bagus, dia relok, dia tunjukkan individual play yang bagus. Cumanya apa permasalahan Malaysia ketika menentang Vietnam semalam? Okey, permasalahan ni lah yang kita akan bicarakan nantilah kan. Tetapi sebelum tu saya nak highlightkan lagi lah tentang apa benda yang boleh saya puji adalah tentang goalkeeper ataupun tadi saya dah puji defend yang mana Syarul Nazim pun buat blocking yang bagus. Saya nak puji tentang goalkeeper Shihan, yang mana Shihan semalam memang brilliant save. Dia berjaya selamatkan beberapa percubaan one on one dan dia tutup ruang yang banyak untuk pastikan yang Malaysia tak dibelasah. So Shihan pun semalam memang superb, and instead of 3 gol yang Malaysia lepas tu bukannya kesalahan dia sangat, tetapi boleh dikatakan sepanjang game memang Shihan antara player yang terbaik lah. So itu yang boleh kita fokuskan lah. Dan tentang Safawi masuk semalam untuk orang kata ganti Mukairi untuk lebih kepada offensive gameplay, dan Safawi berjaya buat benda tu. Tetapi in term of supporting, yang mana bahagian hadapan Malaysia tak banyak support sangat, menyebabkan boleh dikatakan Malaysia punya attacking agak terlalu isolated lah. Yang tu yang kita akan bicarakan ketika permasalahan ataupun benda yang Malaysia hadapi ketika second half. Apakah puncanya? Okey, kita masuk kepada kelemahan dan juga kekurangan pasukan Malaysia. Okey, kekurangan pasukan Malaysia pada perlawanan ni, yang pertama adalah daripada segi mereka punya tactical adalah on the right track pada first half, tetapi waktu second half Malaysia sebenarnya boleh untuk push to the limit, untuk bergerak lebih ofensif dan bergerak lebih bahaya ataupun memberi ancaman kepada bahagian serangan. Sebab apa? Sebab waktu tu Vietnam bermain dengan 10 orang, Malaysia bermain dengan 11. So sepatutnya Malaysia boleh fokus untuk more to attacking. Tetapi sebaliknya di second half kita boleh nampak yang Vietnam adalah pasukan yang lebih berbahaya in term of counter attack dan in term of attacking. So Vietnam memang berbahaya, sebaliknya Vietnam yang control game, dan Malaysia tak boleh nak buat apa sangat di second half, sampailah kejadian kad merah tu kan. Jadi benda tu gagal dimanfaatkan dengan Malaysia sangatlah di second half. Apabila bermain dengan 11 orang, mereka gagal untuk more to attacking, mereka lebih memberi ruang kepada opponent untuk kawal game. So mereka terpaksa terima hakikat lah, yang mana mereka kalah 3-0. Itu yang pertama. Yang kedua adalah daripada segi gameplay, ball position dan juga hold up the game, yang mana boleh saya katakan Vietnam walaupun bermain dengan 10 orang, mereka punya gameplay adalah lebih tenang. Kalau kita lihat daripada segi ketenangan, tempo, passing dan sebagainya, Vietnam adalah player yang lebih bagus lah, yang mana kita boleh tengok banyak passing long ball yang dilakukan oleh Vietnam adalah accurate, iaitu tepat, dan mereka punya passing one touch dan sebagainya serta first touch mereka juga bagus. So Malaysia punya ball position dan juga tempo boleh dikatakan agak terlalu rush dalam membuat decision ataupun agak terlalu cepat dalam membuat keputusan untuk melakukan passing berbanding untuk hold up the game. Malaysia lebih cepat untuk progress the ball ke bahagian hadapan dan agak terburu-buru berbanding Vietnam yang bermain dengan santai, dan mereka defend attack counter memang lebih smooth lah untuk pasukan Vietnam. Itu yang kedua tentang pasukan Malaysia. Yang ketiga, kekurangan pasukan Malaysia kalau kita lihat pada game ni adalah Faisal Halim sendiri pun untuk game ni dia memang kena block lebih lah, dia kena marking dan dia tak boleh nak bergerak dengan lebih bebas, iaitu daripada segi fizikal. Banyak pemain-pemain Malaysia cuba untuk menghantar bola-bola tinggi kepada Faisal Halim, tetapi apa yang dilakukan oleh pemain Vietnam, mereka ada buat man to man marking yang menyebabkan Faisal Halim tak boleh nak bergerak bebas, dan bila dia nak dapat bola tinggi daripada pasukan dia sendiri itu, banyak menyebabkan pemain-pemain Vietnam berjaya untuk challenge dan juga rampas balik the second ball daripada Faisal Halim, sebab Faisal Halim tak boleh nak beat fizikal pemain Vietnam. So memang Faisal Halim agak isolated. Dan untuk serangan, kalau kita lihat tentang dia relok, bila dia relok dapat bola, dia banyak berkesorangan juga, dia tak boleh nak bawa bola tu seorang. Apabila dia dapat bola, ada 2-3 player Vietnam main kat dia tak boleh nak buat apa sebab dia tak dapat support yang banyak. So secara kesimpulannya, kelemahan Malaysia pada perlawanan ni boleh dikatakan in term of attacking tu waktu first half bagus, tetapi masuk second half dan juga dalam separuh masa yang pertama, mereka agak sukar untuk melepasi pasukan Vietnam yang memang sempoi, memang bagus daripada segi defensive side. So Malaysia agak kurang lah dekat situ daripada segi movement, daripada segi off ball movement ataupun with ball movement, mereka agak kurang. So mereka punya creativity, mereka kurang untuk buat decision making yang bagus. Jadi boleh katakan lebih kepada Vietnam memang deserve untuk menang. Kalau lihat kepada gameplay, memang agak jauh lagi lah
ketinggalan. Jadi apa yang boleh kita belajar nak kalahkan Vietnam, kita perlukan kesabaran, bukan sahaja daripada segi gameplay ataupun basic football, sebaliknya daripada segi mentaliti dan juga psikologi. Sebab Vietnam memang main macam tu lah, mereka boleh psycho, boleh orang kata apa, boleh influence mereka punya pergerakan untuk menyebabkan pengadil buat keputusan memihak kepada mereka dan sebagainya. So benda tu juga perlu diambil berat lah. Sebab bola sepak ni bukan hanya daripada segi taktikal, dia juga daripada segi mentaliti dan juga persediaan serta preparation. So benda tu memang kita nampak lah perbezaan lah. Jadi Malaysia bagi saya main tak teruk tapi bagus, main bagus tapi sayang masih lagi sukar untuk beat pertahanan Vietnam yang lebih defensif, dan Vietnam pun pandai untuk lawan taktikal Malaysia dan lebih proaktif untuk serang dengan counter attack dan berhasil. Jadi benda tu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.